dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, tak lupa kepada Abang Azan Hassan serta admin Darut Ta'lim yang buat live pada hari ini. Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat pahala yang banyak di atas niat menyebarkan ilmu. Ibu-ibu bapa rahmati Allah, hari ini saya akan membawakan suatu hadis Nabi. Kita tak baca kitab Selamat Tinggal Dunia, Selamat Datang Akhirat, kerana saya diminta oleh Bro Nasir untuk bawa cerita tentang Ramadan. Dalam satu hadis Nabi SAW yang bertaraf sahih, yang dimuatkan dalam kitab Sahihul Bukhari, perawinya ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Yang bermaksud sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Masuk di dalamnya itu as-saimun, orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat besok, masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, siapa-siapa pun tak boleh masuk melainkan orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-saimun, lalu ditanya mana dia orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka bangunlah orang-orang yang berpuasa ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, dan apabila mereka masuk, ughliqa, ditutup pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun, orang yang berpuasa sahaja yang boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu bapa rahmati Allah, di sini kita melihat orang yang berpuasa yang berkualiti puasanya. Ni kena ingat tu. Bukan semata-mata orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak berkualiti. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan jenis-jenis orang berpuasa ni ada 3 jenis, 3 golongan. Yang pertama namanya saumul umum. Yang pertama namanya puasa orang awam. Puasa orang awam ni macam mana ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah? Puasa orang awam ni dia rasa bila masuk je bulan Ramadan, yang dia tahu hanyalah kena imsakut ta'am wa syurbi wal jima'. Yang dia faham apa dia, bila masuk bulan Ramadan kena tahan makan, minum dan juga bersama dengan orang rumah. Sebab itu bagi orang awam, dia merasakan puasa itu, the fasting month itu adalah burden, beban. Itu saya pergi dekat Silveritish, makan kat situ. Tengok ada yang datang tu bertongkat 4 kakinya. Nak naik ke bentin tu pun jenuh. Jadi bila kawan dia gamaknya, kawan dia kata, lama tak nampak. Hari ni ada pula sedok-sedok udah ada ni muncul ni. Kata orang tua tu, kata besok kan kena puasa dah. Kata hari ni lah kita balon sungguh-sungguh. Besok nak puasa, dia rasa balon sungguh-sungguh. Habis berbuka tu bukan ke tak boleh balon juga. Tengok minded orang Melayu, otak orang Melayu. Sebab itu ibu-ibu, kalau kita rasa
puasa ini merupakan satu beban, kita dapat puasa orang awam je lah. Ya, kita dapat puasa orang awam. Kenapa? Kerana kita merasakan Ramadan itu satu yang beban. Tambah orang merokok. Masuk je satu Ramadan, bibirnya apa ikan pelabuhan. Dia nak nyedut. Satu Ramadan tu, pukul 10 pagi, bibir orang. Sebab tu orang merokok ni tuan-tuan, berbuka tu dia mula dengan air sejuk, kemudian terus pasang rokok. Lepas tu barulah dia ambil kurma ke, makan ke. Itu orang yang merokok. Sebenarnya psikologi. Ya. Kenapa bulan Ramadan kita boleh tak merokok? Ini yang saya akan dijemput lagi ya, untuk berceramah saya tak ingat dah di mana. Jadi dia antaranya yang dia minta ialah berkenaan dengan orang yang tidak orang yang tidak merokok ni, dengan tajuk bersihkan nafasmu. Ya, bersihkan nafasmu maknanya daripada rokok lah. Sebenarnya kalau kita Ramadan boleh tidak merokok, kenapa ya hari yang lain kita merokok? Sedangkan Ramadan kita boleh tak merokok. Maknanya apa? Dan sebenarnya dia ada psikologi sebenarnya. Psikologi apa dia tu? Sebenarnya dia, orang kata secara dalam hati tu, dia kata mesti merokok, mesti merokok, mesti merokok. Sebenarnya boleh pun berhenti. Boleh berhenti sebenarnya. Kenapa? Bila Ramadan kita boleh tak merokok. Itu adalah psikologi kita je. Ya, baik. Yang pertama kata Imam Ghazali, puasa itu adalah puasa orang yang awam. Sebab itu puasa orang awam ni, ada yang mengatakan apa dia, Nabi kata rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ada kalanya orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa pahala melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab dia tak menjaga matanya, dia tak menjaga mulutnya, dia tak menjaga tangannya, dia tak menjaga kakinya. Tangan tu ngambil hak orang, tak dapat apa lah pahala. Pak Imam punya selipar dia sapunya. Bukan Pak Imam punya selipar je, Pak Imam punya bumbu lambuk pun dikebahnya. Jadi dapat tak pahala? Tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Yang kedua kata Imamul Ghazali, apa dia puasa yang kedua, jenis golongan yang kedua, iaitu namanya saumul khusus. Puasa yang khusus. Jaga mata, jaga tangan, jaga kaki. Apa maksud dia itu? Kita kena jaga a'dha'ul jasad, kena jaga apa dia, anggota badan kita, jasad kita. Jangan buat benda-benda yang Allah larang. Jangan buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita jangan pergi tempat-tempat maksiat. Kaki kita tu jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Kaki kita tu jangan dibawa berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Ya, bulan Ramadan kita tak pergi. Habis Ramadan kita pergi. Pasal kita kata menghormati Ramadan. Tu yang bila saya di Mesir, ada seorang perempuan Arab, cantik orangnya, beautiful girl. Ya, rambutnya bukan hitam apa kita ni, ibu apa. Rambutnya blonde, coklat. Memang cantik orang dia. Tapi masalahnya dia tak menutup aurat. Dia pakai skirt. Bila saya lalu je kat kedai dia, dia panggil, "Ya Ahmad, ais kalim ma'a. Ta'ala ya Ahmad." Dia kata, "Mari Ahmad, marilah." "Aku nak sembang je dengan kamu." Saya tak nampak je, saya tak tahu je. Saya malas nak layan. Sehinggalah satu hari saya nampak dalam bulan Ramadan, dia dah mula pakai tudung. Terkejut Jadi bila dia panggil tu, saya pergi dah dekat dia. Saya tanya dia. Sebelum dia tanya saya tanya dulu. "Ya Syarmin bitil basin al-hijab li."
Syarmin, kenapa tiba-tiba kamu pakai hijab ni? Dia kata apa dia? Alasyan Ramadan ya Ahmad. Sebab Ramadan Ahmad. Ramadan Karim. Saya tanya dengan dia, Halillah mawujud fi Ramadan bas. Adakah Allah Ta'ala wujud dalam bulan Ramadan ni ke? Bulan lain Allah tak ada. Tuan-tuan. Ta'budina Ramadan wala ta'budina Allah. Ketahuilah Syarmin, kamu sudah menyembah Ramadan, kamu tidak menyembah Allah. 3 bulan tak cakap dengan aku, tuan-tuan. Alhamdulillah, baguslah. Tidak duk manggil aku, Ta'ala ya Ahmad, Ta'ala ya Ahmad. Tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kala benar kata ulama, kita menyembah Ramadan, sedangkan kita tidak menyembah Allah. An-na'budallah wahdahu. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita menyembah Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas, dan baginya agama, orang yang memahami konsep ni, dia takkan sembah Ramadan. Dia takkan menjadikan Ramadan itu suatu yang special. Betul, Ramadan itu suatu yang special. Ughliqat abwabal jannah, ditutup pintu-pintu neraka. Wa futihat ughliqat abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabal jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Maknanya apa dia tuan-tuan? Ramadan ini disebut Ramadan Karim ini, ya betul, Ramadan yang penuh dengan barakah, Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ya betul. Sebab itu kita kena ingat, jangan kerana Ramadan semata-mata kita menyembah Ramadan, tetapi kita hendaklah menyembah Allah yang Allah berikan keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Baik. Yang ketiga apa dia? Saumul khususul khusus. Puasa yang khusus dalam khusus. Pertama tadi saya ulang, saumul umum, puasa orang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasa yang khusus, iaitu menjaga anggota badan ni daripada buat maksiat. Yang ketiga namanya saumul khususul khusus, yang lebih dalam lagi, khusus di dalam khusus mikro. Apa dia? Ulama mengatakan, puasalah hati kita. Ni yang akan dapat masuk dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Apa dia ibu-ibu? Dalam hati itu jangan ada dendam. Dalam hati itu jangan ada perasaan mengata. Dalam hati itu jangan ada perasaan dengki. Dalam hati itu jangan ada perasaan marah, ghibah, mengumpat, mengata. Bercakap macam-macam tentang hai orang ni, bercakap macam-macam tentang hai orang ni. Ini puasa khusus tadi. Mulut tu tak jaga, mulut jenis tak ada insurans ni. Bercakap begini, ini orang ni gini-gini. Bulan Ramadan tu, malah ada ulama mengatakan dalam bulan Ramadan kalau kita mengumpat, dosanya berkali ganda daripada bulan biasa. Jangan main. Dosanya itu berkali-kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Sebab itu kena jaga. Kena jagalah percakapan kita. Kalau ada orang datang, jiran-jiran datang, mengajak kita membawang. Ni membawang. Ngajak kita membawang, kita kena bagi tahu, minta maaf lah. Inni shaim. Aku sedang berpuasa. Aku tak ada dah dengar gosip-gosip ni, tak mau dah. Tapi kadang-kala mencerita Mami Jarum, mula okey dah, tak nak ngumpat-ngumpat dah. Tapi bila datang kawan dia mengumpat, kata orang ni kena tangkap khaluat lapor, apa dia? Kalau boleh ibu-ibu bapa, kita tak sahlah mendengar ghibah. Begitu juga dalam bulan yang bukan Ramadan, janganlah kita mendengar ghibah. Jagalah hati kita. Jagalah
otak kita ni daripada perbuatan-perbuatan yang Allah larang, barulah layak kita masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Sebab tu ulama hadis mengatakan fadilatus siyam azimah. Kelebihan berpuasa itu amatlah besar. Wa karamatullahi lis-saimin la tanqati'. Dan apa dia, kemuliaan Allah kepada orang-orang yang berpuasa itu tidak terputus. Fa innahum haramu anfusahum ta'am wasyarab wasyahwat. Kerana bila berpuasa ni tuan-tuan, apa dia, ibu-ibu apa, mereka menahan diri mereka ini daripada ta'am, makan, syarab, minum, syahwat dan juga syahwat. Fa'atahumullah subhanahu wa ta'ala min wasi'il ata'ihi, maka Allah masukkan mereka ini di dalam pintu Ar-Rayyan, pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Kerana apa? Wa faddalahum ala ghairihim, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka. Jadi puasalah kita dengan puasa orang-orang yang beriman. Puasalah kita, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah, dengan puasa yang berkualiti. Kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir, mana tahu? Ibu-ibu ya, mana tahu? Berapa ramai di antara rakan-rakan kita sudah meninggalkan kita, tak sempat nak berpuasa. Seorang anak kawan sahabat anak saya Politeknik Ongko Omok baru ni terlibat dengan aksiden. Patutlah jalan jam hari tu. Saya nak pergi ke Padang Serai, Bagan Serai lah, bersama dengan sahabat saya Abang Zan Hassan dengan seorang lelaki Suki nama dia. Nak pergi ke sana tuan-tuan, tengok-tengok waste, dia kata jangan lalu lebuh raya sebab jam. So bila tengok, ada aksiden. Saya tak tahu aksiden tu apa dia, yang melibatkan apa. Cuma anak saya bagi tahu kawan dia yang satu kelas dengan dia di Politeknik aksiden, meninggal di tempat kejadian. Masya-Allah. Ada orang yang tak sempat nak sampai ke Ramadan. Patutnya dalam bulan Syakban, dia meninggal hari tu bulan Syakban rasanya. Kemudian bulan Syakban betul. Dalam bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Takut kita tak sempat sampai ke Ramadan. Sebab itu, walaupun hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ni doa imam-imam selalu baca. Salah ke baca doa tu? Walaupun hadis dhaif. Ada orang kata tak boleh baca hadis ni, tak boleh berhujah dengan dia. Kita bukan berhujah dengan dia, hadis dhaif ni. It's not wrong. Tak salah kalau kita menyatakan harapan kita. Kata Imam Nawawi, tak salah kita berdoa walaupun lafaznya itu hadis dhaif. Tak salah, sebagai motivasi kepada diri kita. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, dan hidupkan kami, sampaikan kami. Wa balighna ila Ramadan, sampaikan kami hingga Ramadan. Salah ke? Daripada kita baca doa yang kita reka-reka sendiri lafaz dia, tak salah. Daripada kita reka-reka sendiri lafaz dia, maka adalah lebih baik kita menggunakan hadis ini walaupun hadis dhaif. Ya benar, kita tak boleh berhujah dengan dia, tapi apa salahnya kalau kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, agar aku dapat hidup hingga ke Ramadan. Sekarang bulan Syakban. Lepas tu imam dah tukar, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Sya'bana wa balighna Ramadan. Rejab dah tak ada dah, sebab Rejab dah berlalu. Ya Allah, apa dia, hidupkanlah aku, apa dia, ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku hingga Ramadan. Ibu-ibu rahmati Allah, bapa-bapa rahmati Allah, kalaulah this is the last fasting month for us. Orang putih kata ni, ustaz ni kena rasuk jin orang putih.
Kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir, pastikan kita buat yang terbaik. Kita nak masuk dalam pintu Ar-Rayyan ni kan, kita buatlah yang terbaik. Mata tu tolonglah jaga. Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita tengok HBO tu, kalau kita tengok ya, dalam Astro tu, filem-filem dia mana ada nutup aurat. Heroin tu, padahal kita baru je lepas solat tarawih, baru je dengar Bilal, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallim alaih. Balik-balik buka Astro, tengok perempuan tak tutup aurat. Seksi pula tu. Kadang-kadang pakai seluar, apa spender je. Jangan marah. Ustaz tengok ke? Tak, aku tertengok. Habis, apa pahala pun tak dapat. Tak dapatlah kita masuk daripada pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Padahal tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni ramai orang minta lepas kuliah subuh, kuliah duha. Lepas kuliah duha, apa lagi? Kuliah zuhur. Lepas kuliah zuhur, kuliah asar. Banyak pahala kita dapat ni. Tiba-tiba pergi bazar Ramadan. Ini cerita. Pergi bazar Ramadan, bro nasi. Isteri kirim, anak kirim. Di bazar Ramadan ni tuan-tuan, dia ada banyak kuih. Isteri kata nak kuih limah. Kuih limah ni kalau ada sebiji dalam tu, namanya badak berendam. Bila ada 2 biji, namanya puteri sebilik. Daripada badak tu jadi puteri. Jadi kita pergilah nak cari. Cari. Ada satu kuih tu, satu gerai tu je yang jual kuih tu. Tapi masalah dia, yang menjaga gerai tu budak perempuan. Tak tutup aurat. Cantik. Wow. Gorgeous. Jadi bila kita tengok dia tak tutup aurat, kita malaslah memandang dia. Kita kata dekat dia, pakcik nak kuih ni. Kuih mana pakcik? Kuih ni. Tu bukan kuih, tu biar plastik. Oh Allah. Terpaksa tengok pula. Jadi dia pula tak bagi kita ambil kuih tu sendiri. Dia nak ambilkan. Meja dah lah panjang, lebar. Jadi dia pun tunduklah. Bila tunduk, pakai t-shirt pula jenis longgar. Bila tunduk tu, kita tertengok asetnya. Dan aku bagaikan dah habis pahala. Tadi dengan kuliah subuhnya, dengan kuliah duhanya, dengan kuliah zuhurnya, habis ni yang Nabi kata, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa pahala Ramadan ni, melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana tak sengaja, accidentally tertengok perempuan tu punya aurat. Habis pahala. Macam mana nak masuk daripada pintu Ar-Rayyan? Susah. Sebab itu kadang-kadang kita pergi bazar Ramadan ni, ulama mengatakan la tashtari wa anta ja'iun. Janganlah beli barang ketika mana perut kamu lapar. Pasal apa? Pasal bila perut lapar, kita pergi bazar Ramadan, ialah petang. Semua benda kita nak beli. Semua benda, kuih gelangnya, dengan ayam pociknya. Ayam saja 3 jenis. Ayam pociknya, ayam panggangnya, ayam masak merah.
Kemudian habis nak makan, tak habis makan. Innal mubazzirin, Allah sebut orang yang membazir itu adalah ikhwan syaitan, saudara kepada syaitan. Tak makan. Pasal apa? Bila makan kenyang. Kenyang memenuh. Ya, kita tak makan dah. Akhirnya apa yang berlaku? Kita buang. Buang adalah saudara kepada syaitan. Bagi kucing, kucing pun sombong bulan Ramadan ni. Kucing pun tak ada. Kucing ada tak ada. Pernah di satu ketika di masjid, saya tak mahu sebut masjid mana, tapi di Ipoh. Mereka tak tahulah macam mana kesilapan mereka jemput ramai tetamu. Dekat 1,000 orang. Tetapi tak datang. Ia datang lebih kurang dalam 500 orang. So 500 lagi tak datang. Tak tahu, mungkin kesilapan dalam segi jemputan ke apa ke. Jadi apa yang berlaku, lagi 500 makanan itu mereka terpaksa panggil pekhu. Pekhu korek lubang tu, kambuihkan makanan dalam. Masya Allah ya Tuhan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam bulan Ramadan janganlah kita melakukan pembaziran. Ibu-ibu apa? Beli ala kadar je. Saya kata kat isteri saya, kalau abang pergi bazar Ramadan, kalau ada apa yang awak ndak, bagi tahulah. Dia kata, abang, tak payahlah beli kuih banyak-banyak bang, beli satu kuih je. Pasal kan tak makan bang, beli satu kuih je. Ni isteri yang solehah, beli satu kuih je bang. Lepas tu kalau abang, kalau rasa nak beli nasi ayam ke apa ke, belilah yang kita punya ni 4 orang, udah. Tak salah beli banyak-banyak bang, tak makan. Bukankah disebut sesungguhnya orang yang bazir ini adalah sahabat kepada syaitan, saudara kepada syaitan. Ni isteri dia pula cakap macam tu tuan-tuan. Jadi kata alhamdulillah dalam hati, alhamdulillah jimat duit aku. Terhormati Allah. Sebab itu dalam bulan Ramadan janganlah kita melakukan pembaziran dan sebagainya. Terhormati Allah, ulama hadis mengatakan lagi bahawasanya orang-orang yang berpuasa itu ikhtassas saimin kamilin fi shaumil fardi al-mukaththirina min siyamin nafali. Allah akan masukkan orang ke dalam bab pintu Ar-Rayyan, pintu syurga Ar-Rayyan, apabila puasanya itu puasa yang berkualiti. Sama ada puasa yang fardu atau puasa yang sunat. Ramadan fardulah. Jangan Ramadan ni kita rasa macam sunat. Sebab itu seorang sahabat memberitahu bahawasanya suatu hari Nabi SAW pergi ke rumah Aisyah. Lalu Nabi bertanya, hal induku ta'am, ataupun hal indana min ta'am, ada tak kita makanan? Aisyah kata, ma indana, tidak ada makanan yang boleh dimakan wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni shaim, aku berpuasa hari ini. Ini untuk puasa sunat. Maknanya kalau daripada lepas subuh tadi kita tak makan apa-apa, boleh kita berniat untuk berpuasa sunat. Ramadan tak boleh. Ramadan wajib. Kita kena niat. Daripada malam ni lagi kita kena niat. Dan masa sahur tu boleh niat dah. Pasal apa kita bersahur? Sebab kita nak puasa Ramadan. Tu niat. Jadi Nabi menyatakan aku berpuasa sunat an-nawafil. Kemudian Nabi SAW pergi menunaikan solat. Bila Nabi pergi menunaikan solat, datang seorang az-za'irah, seorang pelawat perempuan, lalu menghadiahkan kepada Aisyah ini hayisun, suatu bentuk makanan manisan hayisun, satu kuih halawian yang manis. Bila Nabi SAW balik, Aisyah kata, ya Rasulullah, khaba'tu laka hayisun, aku simpan. Kalau bahasa Melayu khabak tu maknanya aku sorok.
aku sorokkan kamu kuih yang bernama Aisun ni. Tuan-tuan, Aisyah ni isteri yang salihah, isteri yang amat mencintai Nabi. Dia tengok Nabi ni dalam keadaan pucat mukanya. Malah sahabat-sahabat pernah bertemu dengan Nabi, bagi tahu dengan Nabi, kami lapar wahai Rasulullah, sehingga kami ikat dengan 2 biji batu yang kecil lah, batu kerikil. Lalu Nabi SAW buka ikatan pinggangnya, lebih satu daripada sahabat, 3 biji. Memang 2 biji, Nabi 3 biji. Maknanya Nabi sentiasa berada dalam keadaan lapar. Orang tanya, apakah Nabi ini teruk berbenar, miskin berbenar ke? Tak. Ada je makanan di rumah Nabi, Nabi suruh bagi, suruh isteri-isterinya bagi kepada fuqara, bagi kepada orang yang miskin. Pernah satu ketika seorang perempuan bersama 2 anaknya datang ke rumah Aisyah. Lalu dia kata, wahai Aisyah, ada tak apa-apa yang boleh kami makan? Lalu Aisyah bagi 3 biji tamar. Bagi 3 biji tamar. Jadi anak ni makan, anak tahulah berbudak, makan gelojung, ngap lebuh habis. Yang seorang lagi juga makan, ngap habis. Lalu mereka pegang tangan ibunya, kata, ya mama, ibu nak lagi, nak lagi. Ibu ni ada seketui tamar dia nak makan. Apa dia buat? Wasyaqqa ila firqatain. Dikerat tamar itu kepada 2, dibagi kepada 2 orang anak ni. Sedangkan ibu itu tidak makan, sedangkan dia lapar. Bila Aisyah cerita kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, fa innaha fil jannah. Ibu ini duduknya dalam syurga kerana pengorbanan dia, sacrifice dia. Itulah ibu-ibu. Kita kalau anak tak ada makanan, kita nak tak berkorban untuk anak ni ibu-ibu? Betul kan? Kita nak berkorban untuk anak-anak ini. Tak apalah, aku tak makan pun tak apa. Ke ibu-ibu melantak dulu ni? Saya tuan-tuan ingat je arwah mak saya dah 5 tahun meninggal. Masa ayah saya beli sate, dia bahagi untuk 7 orang. Adik-adik kami ada 7 orang, semua jantan belaka. 7 orang. Bila saya balik daripada sekolah, rupanya disoroknya. Sebab dia tahu kalau tak sorok, habis lebuh makan dia adik-beradik yang lain. Disoroknya 4 cucuk sate, ingat lagi. Disoroknya. Bila saya tanya dengan mak dah makan ke? Tak apa, kau mula makan. Mak dah makan, dia tipu. Aku nak kamu makan. Tuan-tuan, kita rasa ya Allah terarunya pengorbanan seorang ibu. Sebab tu Nabi kata perempuan ini, ibu ini fil jannah, duduknya dalam syurga. Kenapa? Kerana pengorbanan dia. Biar dia lapar pun tak apa, asalkan anak-anak dia makan. Inilah ibu. Subhanallah. Maka kata Aisyah, aku sorokkan kamu Haisun ini. Kerana apa? Kerana Aisyah amat mengetahui Nabi dalam keadaan lapar, pucat muka dia. Lalu apa kata Nabi? Fakti, mari bawa kepada aku makanan Haisun itu. Kemudian Nabi mengatakan, tadi aku berpuasa, sekarang aku berbuka. Ingat, puasa sunat. Jangan Ramadan pula buat kopi itu. Tadi aku berpuasa, ini aku berbuka. Jangan. Belum masuknya waktu buka puasa. Itu Ramadan. Yang ini puasa sunat. Boleh berbuka puasa dalam keadaan syadidul ju', dalam keadaan yang terlalu lapar. Terhormati Allah, orang yang puasanya berkualiti, yang masuk daripada pintu Ar-Rayyan, termasuklah orang yang berpuasa an-nafali, berpuasa sunat.
Dan ketika dia berpuasa sunat ataupun puasa wajib Ramadan, hendaklah dia menjaga segala anggota badan dia. Tuan-tuan, kita tak tahu kalau puasa orang awam, dia malas nak puasa sunat ni. Sebab tu ada ulama' mengatakan dalam bulan Rejab, dalam bulan Syakban, siapa yang nak berpuasa ialah orang yang biasa buat puasa. Ini sebagai satu latihan. Tuan-tuan, ibu-ibu, apa yang biasa puasa sunat, yang biasa puasa sunat ni, Rejab, Syakban, ya, Ramadan tak bolehlah tu puasa wajib. Yang biasa berpuasa, maka harus baginya berpuasa sunat. Boleh, tak ada masalah. Tetapi pastikan bila kita berpuasa sunat, jagalah anggota mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita. Kadang puasa sunat, tetapi tetap pergi ke tempat-tempat maksiat, tak boleh jadi. Kadang kita rasa apa dia puasa sunat, tetapi kita mengumpat orang, kita mengata orang. Jadi tak ada apa-apa pahala daripada puasa kita itu. Baik. Kata ulama' lagi, ar-rayyan itu, apa makna ar-rayyan? Iaitulah minar-ray. Maknanya pintu bagi orang-orang yang berpuasa yang berkualiti. Kenapa? Naqidul atash. Kerana biasanya orang berpuasa, dia akan dahaga yang cukup kuat. Ya, syadidul ju'. Syadidul orang kata apa dia, puasanya itu menjadi berkualiti kan dia tidak makan, dia tidak minum, menahan dirinya daripada minum. Tuan-tuan, kalau kita lapar boleh tahan lagi. Tapi dalam bulan Ramadan yang disebut oleh ulama sebagai ar-ramda, sebagai puasa pada hari yang ramda, hari yang panas, maka yang paling kita tak tahan ialah dahaga. Allahu Rabbi, dahaganya. Lapar boleh tahan lagi. Ni dahaga ni. Allahu Rabbi, dahaganya kumut. Tambah bulan Ramadan ni, tak tahu ya, sekarang ni nampak macam musim hujan lagi. Hujan pun tak kira musim lah. Kita selalu hujan bulan 12, musim tengkujuh. Tapi sekarang ni dah tak tentu arah dah. Sedar-sedar hujan. Tetapi biasanya bulan Ramadan Allah jadikan panas terik. Lapar kita boleh tahan lagi. Yang kita tak tahan apa dia? Iaitulah kalau kita dahaga. Sebab itu kadang-kala ada yang jenis nakal, bukan akulah. Yang masuk bilik air, bukaknya paip, ditogoknya air. Lepas tu bila berbuka, buat macam penat. Jangan marah. Ada tak biasa buat kopi tu? Bro nasi kot. Ada yang jenis macam tu, yang dia lapar tak ngapa, dia tak kisah. Yang paling dahsyat bulan Ramadan yang panas terik ni, apa dia? Ramdah ni apa dia? Dahaga. Itu yang ada masuk bilik air, ditogoknya air pipe tu. Udah dia rasa lega. Dapat tak pahala? Apa pun tak dapat. Boleh tak masuk daripada pintu ar-rayyan? Dia tak boleh masuk daripada pintu ar-rayyan. Kerana apa? Kerana dia tidak berpuasa dengan sebenar. Sebab itu jaza'u shaimin ala atashihim wa ju'ihim. Pintu ar-rayyan adalah bagi balasan pahala kepada orang yang berpuasa kerana dahaganya mereka dan kerana laparnya mereka. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, puasalah puasa orang-orang yang berkualiti. Baik. Apa lagi kemudian disebut lagi dalam hadis ini, tuan-tuan, apa dia? Aina shaimun. Di manakah orang-orang yang berpuasa? Ini suatu orang kata suatu ikraman lahum,
suatu kemuliaan yang Allah bagi bila malaikat seru, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangun. Fayaqumun, mereka bangun, lalu mereka dibenarkan untuk memasuki pintu namanya Ar-Rayyan. Bila masuk ni tuan-tuan, lalu ditutup selama-lamanya. Dan orang yang boleh masuk pintu Ar-Rayyan ini ialah orang-orang yang berpuasanya kualiti. Sebab itu jagalah kualiti puasa kita. Jangan kita dalam bulan Ramadan ulang balik macam tadi. Kita selalu buat benda yang Allah marah. Kita selalu buat benda-benda yang maksiat. Kita selalu buat benda-benda yang tidak elok. Kalau nak masuk daripada pintu Ar-Rayyan, buatlah puasa itu puasa yang berkualiti. Dan kalau inilah Ramadan yang terakhir bagi kita, kita minta doa. Macam lagu Mambai, ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Suara aku memang sedap, jangan jealous. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini, kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir, kita tak tahu ibu bapa, takut tak jumpa Ramadan akan datang. Takut tak jumpa. Kalaulah ini Ramadan aku yang terakhir, law anna hadha Ramadan akhirun li. Kalaulah ini Ramadanku yang terakhir, ya Allah, wa taqabbal minna siyamana. Terimalah puasa aku, ya Allah, dan aku berjanji akan melakukan puasa ini dengan sekualiti-sekualitinya. Ya Allah, ya Tuhan, kalau aku mati, ya Allah, kalau aku tak sempat untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah, ku mohon kepadamu, ya Allah, masukkanlah aku daripada pintu Ar-Rayyan. Tuan-tuan, syurga ni banyak pintu. Ada orang, dia boleh masuk syurga melalui pintu sadaqah, min babis sadaqah. Ada orang, dia boleh masuk ke syurga daripada pintu zakat. Ada orang boleh masuk ke syurga daripada pintu-pintu kebaikan, kebajikan yang dia buat. Ada orang boleh masuk ke syurga min babis salah, daripada pintu salat dia yang berkualiti. Kita harap, tuan-tuan, kalau salat kita sendiri pun tidak berkualiti, paling kurang puasa kita berkualiti. Kadang salat ni susah nak khusyuk. Susah. Kita bila imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tarawih tu sunat, tapi otak kita mengelewah, betul tak ibu-ibu, bapa-bapa? Kadang-kadang yang bapa-bapa ni kata, lepas ni ke mana nak lepak? Nak lepak mana ni? Kedai besar janda kamu. Ya ibu-ibu pula, Allahu Akbar, berbuka tadi, orang tu melantak habis lauk-lauk. Atau sahur kara apa nak dibuat? Sahur kara aku goreng je lah telur dada. Itu je lah yang ada pun di rumah, apa pun tak ada. Atau orang tua ni karang dia nak ulam. Ulam pula apa benda aku nak sambalkan. Oh, kelapa ada lagi buat sambal nyok. Ulam dah habis dilantak orang tua ni. Tak ngapa lah, timun ada, timun lah. Bila kita nak khusyuk semayang? Jadi bila tak khusyuk, semayang kita jadi tak berkualiti. Sebab tu ulama kata, untuk menampung kelompongan, kecacatan salat-salat kita ini, maka jangan lupa untuk buat salat qabliyah ataupun ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah yang kita buat itu boleh menampung kelompongan apa dia? Solat kita yang tak khusyuk. Sebab apa tak khusyuk solat ni? Banyak sebab. Antaranya kita tak faham apa yang kita baca. Kita tak faham apa yang imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kena faham tu.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja di kemudian hari. Kalaulah kita faham, insya-Allah khusyuk semayang kita. Kadang imam baca doa pun kita tak faham. Allah, tambah imam pula baca ujung je tengok. Allah benar. Tonic, tiba-tiba tonic. Tonic apa je tonic? Tonic Cak Gajah dan Abang Ijan. Ya. Imam-imam pun tolonglah bacalah biar jelas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Kita kadang tak faham tapi kopi ni juga. Amin. Amin. Cuba imam tu baca Allahumma adkhilhum ilan nar. Ya Allah, masukkan dia dalam neraka. Kita amin. Hai jenuh. Ya, imam tu dengki punya masuk demo ni semua dalam neraka. Ya Allah, aku seorang je masuk syurga. Tak faham. Sebab itu kena faham. Lepas tu selalu saya cakap, bila kita tadarus, jangan nak cepat habis. 30 hari kita tadarus, malam 29 tu tak ada lah dah. Kita cepat nak habis. Pasal apa? Kita bagi kumpulan. Kamu 1 hingga 10, kamu 10 hingga, ada 10 orang tu, habis satu juzuk. Baca ramai-ramai. Kemudian berapa lebuh. Pasal apa? Pasal akhir Ramadan nanti dapatlah kain pelekat Cak Gajah duduk. Orang perempuan dapatlah kain batik Cak Siput. Itu yang dia nak. Tadarus ni tak semestinya kita kena habiskan 30 juzuk. Ibu-ibu apa? Apa salahnya kita baca surah Yasin je satu Ramadan? Tak ada masalah. Kemudian kita tengoklah, ya, seorang yang pakar tajwid ni cek bacaan kita. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Waja'alna min baini, min nun mati bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Ni nak test ni ibu-ibu ni, bapa-bapa ni. Nun mati bertemu dengan ba. Iqla, masya-Allah. Iqla. Maknanya ustaz ni kalau dia baca min ba, dia mesti masukkan ba tu mim. Ini pentingnya ustaz-ustaz yang pakar tajwid ni. Bila ahli jemaah tu baca tak betul, dia betulkan. Dan kita janganlah tak nak masuk tadarus sebab itu. Kita tak boleh, dia kena tegur. Tak siap ke mana? Alah-alah tinggal 3 orang je tadarus. Jangan. Ustaz tu tegur untuk membetulkan bacaan kita. Bukankah itu satu benda yang bagus? Free of charge. Free of charge. Tidak ada bayaran. Cuba masuk kelas tajwid. Kena ada yuran kan? Ini free of charge. Kita boleh membetulkan bacaan kita. Mimba. Saya ingat lagi, guru tajwid saya kata, bila iqlab ni, umpama kita masukkan kertas tu dalam bibir, macam tu. Bunyi mimba. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kemudian habis tu ustaz ni bacakan terjemahan dia supaya kita faham. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Surah Yasin. Apa dia? Dan datang daripada ujung kampung nak masuk ke Madinah. Namanya Antaqiyah. Quran tak sebut bandar apa. Cuma ahli kitab Abdullah bin Salam, Abdullah bin Munabbih, mereka ni bagi tahu, dalam Taurat dan Injil kota ni namanya Antaqiyah. Apa dia? Lelaki itu rajulun. Quran tak sebut siapa nama dia, berapa umur dia, di mana tinggal dia. Tak, Quran ini bersih daripada benda yang sia-sia. Tapi ahli kitab mengatakan namanya Habibun Najjar.
Jadi bila dia pergi kepada kaum dia kata apa dia? Ittabi'ul mursalin. Ikutlah rasul-rasul ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah rasul-rasul ini, tak pernah minta upah pun. Tak pernah minta kekayaan, tak pernah minta kuasa, bukan nak jadi orang berkuasa, bukan nak jadi Perdana Menteri dekat Antakiyah ni, tidak. Bukan nak kumpulkan kekayaan. Mereka ni datang untuk mengajak kita kepada hidayah Allah. Cuba kalau ustaz ni bacakan terjemahan ni hingga kita fahamkan, itu lagi bagus. Daripada kita terkejut-kejut baca, pertama tak faham, kedua tajwid tunggal langgang. Agak-agak dapat pahala tak? Tak dapat pahala, tuan-tuan. Walaupun tadarus itu, baca Quran itu adalah besar pahala dia. Nabi kata bukan satu ayat, tetapi satu huruf. Alif lam mim dah dapat 30 lah. Yasin dah dapat 20. Tetapi kalau kita sekadar membaca, tidak mentadabbur, tidak memahami ayat-ayat yang ada di dalamnya, maka ulama mengatakan tidak ada pahala. Yang penting kita kena memahami apa yang kita baca. Sebab itu kalau boleh, ubahlah adat istiadat kita. Biarlah ustaz-ustaz, ya, tak apalah baca surah Yasin 30 Ramadan, tak apa. Yang penting betulkan tajwid yang pertama. Yang kedua, bacakan makna dia, supaya orang faham cerita dalam surah Yasin ni, supaya orang faham apa yang ada dalam isi kandungan dia. Tengok Habibun Najjar kata apa dia? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa kata Habibun Najjar? Kalaulah kaum aku ini mengetahui tentang apa yang Allah Ta'ala ampunkan aku. Ya, dulu aku menyembah berhala. Ya, dulu aku ni banyak maksiat. Ya, dulu aku buat macam-macam benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah ampunkan dosaku dengan sebab berdakwah kepada manusia. Wa ja'alani minal mukramin. Allah muliakan aku dengan nikmat syurga. Ibu, dulu mungkin kita ya. Dulu mungkin kita ya badu. Ya. Saya masa zaman rock kapak dulu, tanya Abang Ijan lagi lah, tahun 70-an masa dia muda tu. Saya tahun 80-an. Abang Ijan tanya dia, apa yang dia tak pernah buat. Ya. Tahun 70-an tuan-tuan. Ya. Kepada saya tahun 80-an. Zaman rock kapak dulu. Allahu Rabbi, tuan-tuan rahmati Allah. Zaman rock kapak dulu macam-macam. Masa tu zaman lagu Rozana, kau gadis idamanku. Main gitar. Pontianak lalu pun tak takut. Pontianak lalu pun tak takut, tuan-tuan. Pontianak pak dipukul dengan gitar. Pontianak melari. Tuan-tuan rahmati Allah. Zaman tu banyak dosa kita kan. Tetapi Allah Ta'ala berikan kita ini hidayah. Famayillah bihi khaira yashrah lahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan jadikan dadanya itu minat pula kepada Islam. Dulu kita ya. Kita ya badu. Kita yale. Tetapi setelah Allah bagi kita ini Islam, kepahaman, kita jadi orang mengaji dalam kuliah maghrib dan kuliah duha. Kita jadi orang yang nak masuk ke dalam syurga Allah melalui pintu Ar-Rayyan, insya-Allah. Kita nak jadi masuk ke dalam syurga Allah daripada pintu-pintu syurga yang lain. Tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu bapa rahmati Allah, kita merasakan apa dia, ya Allah, terima kasih ya Allah di atas hidayah yang kau berikan kepada aku. Hidayah ni ada 2 rukun, saya sebut banyak kali dah hari tu. Pertama, kena ada
Al-kasbu, cari. Hidayah takkan dapat kita nangga depan beranda rumah. Tak ada. Mesti cari. Bagaimana nak cari hidayah? Tu yang datang kuliah duha hari ni tu. Ya. Sebab nak cari hidayah, kita pergi kuliah-kuliah maghrib, dengar ustaz-ustaz berceramah. Kita nak apa benda, macam mana nak cari hidayah, kita mesti pergi ke mana-mana kuliah yang kita ada peluang. Yang kedua, al-juhdu. Sungguh-sungguhlah kita menjaga hidayah. Jangan kita lepaskan hidayah Allah ni. InsyaAllah Allah masukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi. InsyaAllah. Lepas tu selalu saya baca hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan yang di mananya membawa dia kepada ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ilmu yang macam mana? Ni hari ni kita berada di Darul Ta'lim, dengar kuliah duha. Tuan-tuan, bukan semua orang berpeluang mendapat hidayah Allah. Only few of us, hanya sedikit saja yang mendapat hidayah Allah ni. Yang orang kata apa dia, yang the chosen one sahaja, yang terpilih, yang dipilih sahaja. Bukan semua orang. Wa qalilan ma tashkurun. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar apa dia, seorang lelaki menyebut wa qalilan ma tashkurun. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada dia, kenapa kamu cakap macam tu? Akhirnya kata lelaki itu, wa qalilan ma tashkurun bimakna wa qalilan yadkhuluna jannah. Hanya sedikit orang yang masuk syurga. Sebab itu aku cakap macam tu. Wa qalilan ma tashkurun ini firman Allah. Dan aku nak bagi tahu kepada kamu wahai Umar, apa dia? Sedikit saja daripada kita yang masuk syurga. Kebanyakannya menjadi penghuni neraka. Wal'ayazubillah, tuan-tuan. Mudah-mudahan yang sikit ni, ya, yang sikit ni, yang ada depan saya ni, yang sikit ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Yang lain ni mana perginya? Yang lain ni, saya tahu hari ni hari cuti, cucu balik, nak main dengan cucu lah, apalah. Ya, tak salah main dengan cucu. Ya, tak salah. Tak ada masalah. Kecuali yang tak ada cucu, nak buat macam mana kan? Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi motivasi kepada kita bersama. Marilah kita berdoa agar kita dihidupkan hingga Ramadan. Dan kalaulah ini Ramadan yang terakhir bagi kita, buatlah Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah berpuasa kita itu berpuasa orang-orang yang berkualiti. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam pintu rayyan. Kita tak tahu adakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Ada yang mati masa muda dah mati dah. Ya, macam sahabat sekelas dengan anak saya tu. Muda tu. Baru 20. Baru 21. Muda benar. Ya. Sebab itu terhormati Allah, saya pernah tanya dengan satu sekolah. Saya kata, kalau kamu dengan ustaz, siapa mati dulu? Dia mau jawab ramai-ramai, ustaz! Haram jadah betul. Saya kata, jangan. Ingat kamu tak mati ke? Kena aksiden motor ke? Bukan aku doakan tak. Jangan. Ya, mana tahu. Ya. Kerana putik buah pun gugur. Tak semestinya yang tua mati dulu. Kadang-kala putik buah tu pun gugur. Ya, maknanya orang muda pun boleh juga. Sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salihin, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna ya Allah minas shaimin alladhi yadkhulun min bab rayyan insyaallah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asrina insana lafi khusr ila alladhina amanu wa salahat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.